Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Fadilah bin Ibrahim. Untuk grup projek subjek pengurusan alam sekitar kali ini, kami diminta untuk membincangkan berkenaan pengurusan sisa buangan di rumah kami. Di rumah saya ni ada 4 tong sampah. Satu tong sampah khas untuk lampin pakai buang untuk anak saya lah. Yang ni saya letak dalam toilet. Satu lagi tong sampah khas untuk sisa makanan. Yang ni tong kecil je, terletak di dapur. 2 lagi tong sampah adalah untuk sampah pelbagai. Satu tong tu dia letak dalam bilik kat rumah saya, yang saya buat macam bilik study lah. Dan satu lagi tong sampah tu ada dekat dapur. Untuk tong yang pertama, macam dalam gambar ni, iaitu tong untuk lampin pakai buang. Jadi disposable diapers ni memang tak boleh kita semula lah, disebabkan sanitary issues. Once dah digunakan, lampin ni akan tercemar dengan najis. Jadi kalau kita semula benda yang dah tercemar dengan sisa najis ni, dia akan mendatangkan risiko kesihatan lah kepada umum. Tong kedua pula sisa makanan. Jadi sisa makanan ni bukan jenis yang boleh kita semula, tapi sisa makanan ni dia biodegradable. Untuk rumah saya ni, kami memang buang je lah sisa makanan ni. Mungkin in the future family saya boleh improve lagi di bahagian ni. Untuk 2 tong sampah lagi, saya akan cuba untuk analyse salah satu tong sampah ni. Kita tengok apa yang ada dalam tong sampah ni. Ini adalah sampah-sampah yang saya dah asingkan daripada salah satu tong sampah pelbagai yang saya bagi tahu tadi. Jadi kalau tengok ni tak banyak sangat sampah ni, sebab kebetulan isteri saya dah buang sampah ni dalam tong sampah ni minggu lepas. Jadi saya dah asingkan sampah ni kepada 5 kumpulan. Kumpulan pertama yang kita boleh tengok ni ialah plastik. Kalau tengok kat sini, kebanyakannya plastik yang kita guna untuk hantar barang, atau biasanya orang panggil polymerless. Polymerless ni kebanyakannya diperbuat daripada low density polyethylene, atau singkatan dia LDPE, atau dalam bahasa Melayu polyethylena berketumpatan rendah. Plastik jenis ni tahan lasak dan fleksibel, tapi tak semua plastik ni boleh dikitas semula dan diterima oleh pusat kitas semula. Tapi sampah yang saya ada ni jenis yang boleh dikitas semula lah sebenarnya. Kumpulan yang kedua ni adalah kertas. Jadi kertas ni biasanya memang saya kumpul, simpan dan saya jual dekat pusat kitas semula. Tapi yang ni anak saya ni yang buang ni. Kumpulan yang ketiga pula, kotak pembungkusan. Yang ni pun sebenarnya boleh dikitas semula. Jadi yang ni kotak perfume isteri saya. Ada orang bagi dia hadiah sempena birthday dia baru-baru ni. Tapi biasalah, habis madu sepah dibuang kan. Untuk 2 kumpulan yang terakhir ni, sebenarnya 2 ni termasuk dalam kategori kertas juga. Tapi mungkin ramai tak tahu yang bukan semua jenis kertas boleh dikitas semula. Yang pertama ni, kertas resit atau bil yang sebelah kanan ni. Resit atau bil ni biasanya menggunakan thermal paper atau kertas haba. Kertas jenis ni disalut dengan bahan yang dipanggil bisphenol A, atau singkatannya BPA. BPA ni adalah sejenis bahan kimia yang berbahaya kepada kesihatan. Antara kesan terdedah kepada BPA ni, secara berlebihan ia boleh menyebabkan kanser, premature puberty,
obesiti dan diabetes tahap 2. Jadi kertas ni tidak boleh dikitas semula. Yang kedua pula, tisu. Kebanyakan tisu tu sendiri dihasilkan melalui proses kitas semula. Jadi dia tidak boleh dikitas semula sebab fiber kertas tisu ni terlalu pendek, dan dia kalau kita kitas semula akan mengakibatkan pulp yang lemah atau tidak berkualiti. Lagipun tisu ni biasanya kita guna untuk benda-benda yang less sanitary. Jadi kertas tisu juga tidak boleh dikitas semula. Sebenarnya dah 5-6 tahun jugalah saya amalkan kitas semula ni, tapi secara moderate sahaja. Selain daripada 4 tong sampah yang saya sebut tadi, saya juga kumpul botol-botol plastik, tin minuman, pack, tetra pack untuk kitas semula. Tapi saya tak letak dalam tong yang khas. Sebelum ni saya cuma letak dalam plastik warna hitam tu, dan plastik tu saya letak kat atas lantai je dekat yard dekat rumah saya ni. Tapi sejak tahun lepas, boleh dikatakan disebabkan perubahan lifestyle tu, saya dah kurang beli air minuman dalam botol dalam tin ni. Jadi yang botol tin yang terkumpul tu tak banyak. Macam yang dapat lihat dalam gambar ni, untuk ni yang terkumpul untuk tahun ni baru ada dalam 5 biji botol. Tin pun ada 3 je, tetra pack ada 1. Jadi saya letak kat tepi macam ni je kat dalam rumah saya buat masa sekarang ni. Selain tu saya juga kumpul kertas-kertas yang dah digunakan. Jadi untuk kertas-kertas ni saya letak dalam kotak A4 macam dalam gambar ni. Bila dah penuh kotak ni, saya akan bawa ke pusat kitas semula untuk dijual. Selalunya lebih kurang setahun lah untuk penuh satu kotak ni. Sebagai info tambahan, setiap plastik sebenarnya dia ada kod nombor mereka yang tersendiri. Jadi kod nombor ni kita panggil resin identification code, atau ada yang panggil recycling number. Jadi kod ni adalah untuk mengenal pasti jenis plastik resin yang digunakan untuk membuat sesuatu produk plastik ni. Macam polymerase yang saya sebut tadi, saya maklumkan tadi dia diperbuat daripada LDPE. LDPE ni ada yang boleh kitas semula dan ada yang tak boleh. Ada juga yang boleh kitas semula tapi memerlukan kepakaran yang spesialis untuk kitas semula tu. Kalau botol air minuman pula biasanya diperbuat daripada PETE atau PET. Jadi bahan ni memang boleh dan selalu dikitas semula. Untuk produk kaca pula, memang kaca ni dikategorikan sebagai bahan yang boleh dikitas semula, tapi berdasarkan pengalaman saya dan pengetahuan saya yang tak seberapa ni, memang sangat sukar untuk mencari pusat kitas semula yang membeli produk kaca ni. Kalau kita boleh tengok senarai barang dan harga yang dibeli oleh Alam Flora, SW Corp dan Idaman ni, memang tak ada dinyatakan ataupun memang tak ada dalam list ni produk kaca. Jadi Alam Flora dan Idaman ni adalah syarikat konsesi yang dilantik untuk menguruskan sistem pekerja di Malaysia ni. Alam Flora di kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Pahang, manakala Idaman di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Hasil carian di Google juga, saya ada temui satu laporan berita ni bulan 8 tahun lepas, bertajuk penduduk Melaka kini boleh kitas semula botol kaca melalui program Kita Recycle. Jadi dari laporan ni, seolah-olah botol kaca ni baru mula dikitas semula di Melaka pada tahun lepas. Selain tu, saya juga temui artikel-artikel seperti dalam gambar ni yang menunjukkan aktiviti kitas semula produk kaca kat Malaysia ni adalah sangat minima. Jadi untuk produk kaca saya tak kitas semula, tapi produk ni kita boleh guna semula. Macam dalam gambar ni, saya guna untuk letak minyak masak yang dah digunakan. Jadi minyak masak ni nanti bila dah banyak sikit kita boleh jual dekat pusat kitas semula. Jadi itulah
secara ringkas berkenaan pengurusan sisa buangan di rumah saya. Bagi pengurusan sisa buangan di kawasan perumahan atau kejiranan saya ni, saya minta maaf lah mula-mula sekali sebab saya tak berkesempatan untuk interview jiran-jiran atau pihak pengurusan di kawasan tempat tinggal saya ni secara live. Tapi saya sempat bertanya beberapa soalan kepada pengurus bangunan tempat saya tinggal ni melalui WhatsApp. Untuk makluman, saya tinggal di rumah apartmen. Jadi di setiap aras apartmen di rumah saya ni ada bilik sampah. Dalam bilik sampah ni ada 2 tong sampah. Jadi sampah-sampah dari dalam bilik ni akan dikutip oleh cleaner setiap hari dan diletakkan di rumah sampah di ground floor. Bagi sampah-sampah yang bersaiz besar, penduduk di apartmen saya ni diminta untuk buang sendirilah sampah tersebut ke rumah sampah tu. Jadi di rumah sampah di ground floor ni ada 6 biji tong roll on roll off atau biasanya orang panggil tong roro. Jadi pihak Alam Flora akan kutip sampah dari tong roro ni 2 kali seminggu. Tapi pengurus bangunan maklumkan pihak pengurusan telah membuat permohonan kepada SW Corp agar kutipan ni dibuat setiap hari, dan permohonan tu telah diluluskan baru-baru ni. Jadi lepas ni pihak Alam Flora akan kutip sampah dari tong roro ni setiap hari. Selain daripada tu, pihak pengurusan di rumah saya ni juga ada menyediakan 2 set tong kita semula yang diletakkan di sekitar bangunan macam dalam gambar ni. Pihak Alam Flora akan buat kutipan daripada tong kita semula ni seminggu sekali, iaitu pada hari Sabtu. Pihak pengurusan kawasan rumah saya ni memang aktif dalam benda-benda yang macam ni lah. Jadi mereka juga organize program pembelian minyak masak. Dalam 3 ke 4 bulan sekali dia akan panggil orang dari Alam Flora untuk datang, dan penduduk-penduduk kat kawasan rumah saya ni boleh turun ke bawah dan terus jual minyak masak terpakai dia orang kepada Alam Flora. Jadi dari segi facilities, saya rasa memang tak ada masalah dari segi pengurusan sisa buangan di kawasan rumah saya ni. Termasuklah untuk penduduk-penduduk di kawasan rumah saya ni untuk amalkan kitab kita semula. Jadi dari penerangan saya berkenaan pengurusan sisa buangan di rumah dan kejiranan saya ni, saya kena pasti ada 2 faktor yang menghalang aktiviti kita semula di kawasan rumah saya ni. Yang pertama ialah proses kita semula tu sendiri yang ada beberapa kelemahan. Contohnya, tidak semua barang yang sebenarnya boleh di kita semula dibeli atau diterima oleh pusat kita semula yang ada. Sebagai contoh yang saya sebut tadi adalah kaca. Ini disebabkan keuntungan lah, sebab daripada bisnes kita semula barangan kaca ni, keuntungan dia tak banyak berbanding dengan produk lain macam plastik lah. Sebab syarikat-syarikat yang buat kita semula ni pun dia perlukan duit juga untuk beroperasi dan sebagainya. Jadi sebab itulah mereka lebih fokus kepada produk macam plastik, sebab produk ni lebih mudah dan lebih menguntungkan untuk kita semula. Selain tu, kalau kita tengok, kebanyakan tong kita semula cuma ada 3 pembahagian je, iaitu kertas, kaca dan plastik dan tin dia disekalikan. Jadi plastik dan tin ni adalah jenis sisa yang berbeza sebenarnya. Jadi pembahagian ni adalah outdated berbanding dengan keperluan pada masa sekarang ni. Tapi faktor penyumbang yang lebih besar yang menyebabkan, yang menjadi halangan untuk kita semula ni sebenarnya adalah sikap dan kesedaran individu tu sendiri. Macam yang kita dapat tengok dalam gambar-gambar ni kawasan dekat rumah saya ni, masih ramai lagi penduduk-penduduk di kawasan rumah saya ni yang buang sampah merata-rata, bukan di dalam tong sampah yang disediakan. Ni semua orang dewasa dah ni. Jadi pengasingan jenis-jenis sampah tu sukar untuk dilakukan,
dan ini menghalang aktiviti kita semula ni. Memang pelbagai kempen sudah dibuat oleh kerajaan, oleh pihak swasta, tapi kesedaran untuk kita semula dalam kalangan rakyat Malaysia ni memang masih tidak memuaskan. Bagi yang ada kesedaran pula, kadang-kadang dia ada isu komitmen pula yang menjadi halangan. Macam hasil interaksi saya dengan jiran-jiran saya, ada tanya dia orang sikit-sikit, kebanyakannya memang memberi alasan kekangan masa dan kesibukan sebagai faktor utama mereka yang tidak mengamalkan kita semula. Jadi untuk meningkatkan kesedaran dan komitmen penduduk di kawasan rumah saya ni dan rakyat Malaysia secara amnya, saya berpendapat kita memerlukan langkah penyelesaian yang lebih efektif dan kreatif berbanding kempen-kempen yang biasa yang selalu dah dibuat oleh kerajaan atau pihak swasta. Jadi penyelesaian ini kumpulan kami akan bincangkan dengan lebih lagi di bahagian seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Safwan bin Turun. Hari ini saya nak membentangkan tentang sampah yang telah dikumpulkan di rumah saya dalam tempoh 2 ke 3 hari. Okey, antara sampah yang telah kita kumpulkan, ini adalah bahagian botol plastik. Botol plastik saya grupkan satu. Yang dalam ni semua adalah paper lah, kertas. Semua bersukan kertas. Yang kat dalam dua tong sampah ni semua adalah mask muka, face mask yang kita asingkan. Ni dekat rumah saya. Setakat ni saya asingkan yang ni lah dulu. Ada 3, ada plastik, ada paper, ada face mask. Okey, sekarang kita berada di bahagian dapur. Dekat bahagian dapur ni saya asingkan bahan-bahan basah ataupun sisa-sisa pekerjaan, sisa makanan ni sekali. Yang ni saya tak asing sebab lebihan makanan, jadi kita buang dalam bentuk sekali lah, dan kita biarkan pihak pengurusan rumah ni untuk proses. 2, 3. Selalunya apabila kita pergi membeli belah, kita akan dapat plastik. So plastik ni akan diberi kepada pelanggan-pelanggan. So seperti kami ni lah. So saya plastik-plastik macam ni saya akan simpan. Saya akan gunakan sekali lagi untuk membeli barang, ataupun saya akan simpan barang ke dalam ni untuk kegunaan sekali lagi, ataupun saya gunakan lagi sekali plastik ni untuk simpan sisa pembuangan, akan dijadikan sebagai plastik sampah juga. Sebenarnya saya ada masalah. Macam mana saya nak selesaikan sisa pembuangan minyak yang berlebihan hasil daripada bahan-bahan yang saya goreng, seperti makanan-makanan bergoreng, nugget, semua tu. Setakat ni saya hanya simpan lebihan minyak ini di dalam bekas seperti ini. Seterusnya saya akan gunakan minyak ini sebanyak sekali dan 2 kali. Ni lebihan minyak yang panas saya lupa menggoreng tadi. So ni ada bekas penapis. So
So kita tuang ke bekas nipis tu dekat sikit lah. Panas ni. Ni cara saya untuk recycle minyak ni lah. Kita akan nampak sisa goreng tadi melekat ke atas. So minyak ni kita akan guna sekali lagi. So lebihan-lebihan minyak ni selalunya saya akan guna lebih kurang dalam 2 atau 3 kali. Selebihnya tu saya akan letak di dalam botol lah. Botol macam botol ni. Ni lebihan-lebihan betul-betul kosong. So kita akan letakkan di tingkat bawah. Akan ada satu tempat untuk letak minyak dan orang tu akan recyclekan benda ni di pusat kita semula. Assalamualaikum, hai semua. Okey, hari ni saya nak tunjukkan apa sampah yang telah saya kumpul dan asingkan lah selama 2-3 hari ni. Okey, pertamanya kita ada botol minyak masak. Botol minyak masak. Okey, dalam botol minyak masak ni, kalau kita tengok kat sini masih ada sisa. Kalau kita nak recycle, kita kena bersihkan dululah sebelum kita buang kat tempat recycle. Okay, kita juga ada tapau makanan ni. Tapau makanan yang biasalah kan, selalu kita guna untuk tapau makanan lah. Okay. Kita juga ada packaging barangan pos. Nanti ada packaging bungkusan roti. Okay. Ini adalah plastik sebarang. Nanti kita ada botol isi madu macam kita boleh tengok. Ni pun ada juga dia punya sisa. Okey. Lepas tu kita ada botol sabun mandian pun sama, masih ada sisa. Sepatutnya bersihkan dulu, okey. Okey. Lagi kita ada botol air mineral. Dan yang lain tu adalah plastik biasa lah. Plastik biasa. Ini pun sama, bungkusan pos. Oh, kita juga ada botol vitamin. Kalau kita boleh tengok dalam ni pun dia ada sisa. Seeloknya bersihkan dulu sebelum kita buang ke tempat recycle. Okey, lepas ni kita tengok pula sampah yang terdiri daripada kertas. Okey, ini adalah yang saya telah kumpulkan daripada kertas. Okey, kat sini kita ada paper bag. Dan kita juga ada paper khabar yang saya gunakan untuk alas. Lepas tu kita ada polisi insurans. Ini memang saya dah tak guna, so saya nak buang. Alright, jom kita tengok pula apa yang ada dalam tong sisa makanan ni. Okey, ni kita ada packaging yang isi keropok. Okey, keropok dah tak ada. Okey, ni keropok yang dah lemau. Kemudian kita ada ni plastik yang isi bawang tu. Okey, kemudian kita ada sisa makanan. Sisa makanan memang saya letak dalam plastik supaya tak berair lah, sebab sisa makanan ni kan nanti lama-lama dia berair. So saya letak dalam plastik. Then kita ada juga plastik yang boleh dispose tu, plastik ion go green. Okey. Kemudian kita ada mana ni, kita ada buah lah.
Buah ni pun ada buah yang dah rosak. Saya buang juga. Okay. Right. Ni pun sama. Buruk. Okay. Kemudian kita juga ada ni sisa makanan. Sisa makanan yang terdiri daripada sayur. Ni apatah lagi yang dah rosak lah ni. Saya masukkan dalam ni. Saya buang. Okay. Saya rasa mostly dalam ni memang sisa makanan je lah. Hai Cik, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sorry ganggu. Ya. Okey, saya nak tanyalah. Cik familiar tak dengan kempen 3R? Oh, saya tak familiar lah. Kalau kempen Reduce, Reuse, Recycle, Cik tahu tak? Saya pernah dengar tapi tak tahu juga. Alright. Kalau Cik buang sampah kat rumah, Cik ada buat pengasingan tak? Macam asingkan botol plastik. Oh, saya tak asing, saya buang je semua. Alright. Okey Cik, terima kasih. Sama-sama. Hai, Assalamualaikum. Salam. Boleh saya interview sikit? Boleh. Sorry tahu ganggu. Tak apa. Okay, saya nak tanya, kalau macam Cik ni, tahu tak apa tu 3R punya kempen? 3R, reuse, reduce and recycle. Okay, so Cik familiar lah dengan kempen 3R ni? Yes. Okay, ada tak buat kat rumah pengasingan tu? Botol? Ada jugalah. Ada juga. Okay, kat rumah ada tong recycle ke? Maksudnya macam ada tempat yang letakkan tong tu? Ada tak? Tong spesifik tu tak ada, tapi setiap kali kita orang kumpulkan tu memang akan ada pengasingan lah. Menggunakan apa-apalah kotak ke atau apa-apa, so kita boleh hantar sekali recycle dengan bekas-bekas tu sekali. Oh, so kiranya memang ada buat lah ya? Okey Cik, terima kasih. Sama. Hasil daripada temu bual yang telah dijalankan, didapati masih terdapat masyarakat yang tidak cakna akan kepentingan menjaga alam sekitar, terutamanya kepentingan untuk mengitar semula bahan terpakai di rumah. Daripada pemerhatian yang dijalankan juga, antara faktor yang menjadi kekangan kepada amalan kitar semula adalah tiada penyediaan tong kitar semula yang berhampiran dengan kawasan penduduk. Penduduk terpaksa menghantar barangan sejauh 5 km dan menyebabkan amalan kitar semula ini kurang dilaksanakan. Sehubungan itu, bagi menggalakkan masyarakat untuk melaksanakan aktiviti kitar semula ini, pihak berwajib haruslah menyediakan tong kitar semula yang berhampiran dengan kawasan rumah penduduk. Selain itu, pemberian insentif kepada penduduk yang banyak melaksanakan amalan kitar semula juga boleh dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan bagi menggalakkan lagi amalan kitar semula ini. Alhamdulillah, seterusnya giliran saya pula. Okay, macam mana pengurusan sisa sampah kat dalam rumah saya, terutamanya dalam bilik. Bilik saya ni, saya spend time untuk tidur, untuk rehat, untuk study. So, inilah kawasan bilik saya. Jadi, saya tak tunjuklah seluruhan. Tapi nak bagi tahu juga, dalam bilik saya ni ada tong sampah. Saya sediakan yang senang untuk saya buang sampah. Saya nak study, buang pemadam, bahan pemadam apa semua tu. So, situ tong sampah yang saya sediakan. Okay? Jom tengok. Okay. Inilah sampah saya yang saya biarkan berapa hari. Jadi, jom kita tengoklah. Kita kelaskan apa ada dalam ni. Boleh kita semula ke tak? Okay, pertama kali saya nak minta maaf lah sebab saya tak pakai glove. Okay, saya tak ada glove. Saya cari tak ada glove. Jadi, ni sampah saya je kan. Sampah dalam bilik. So, saya pakai macam ni lah, jangan risau. Nanti saya akan basuh, saya akan sanitize. Okay, yang ada dalam ni receipt, okay, kertas, plastik, barang-barang Shopee yang saya beli. So, ini adalah barang-barang ni lah, plastik yang, okay, the favorite person is rambut. Dalam bilik saya memang banyak rambut. Saya hari-hari sapu, buang, lap dengan tisu. Memang rambut ni, minta maaf lah. Memang kalau perempuan memang banyak sangat rambut. So, ini kotak yang kategori kertas. So, ni tisu. Okay. Ni dalam ni plastik-plastik. So, plastik barang dalam kategori plastik.
plastik. Dan okeylah, kita kelaskan dulu. Okey, ini sampah-sampah yang hasil daripada saya geledah daripada tong sampah dalam bilik ni lah. Okey, paling banyak dia plastik, kertas rambut, tisu. Okey, ini yang paling banyak. Okey, ini kertas-kertas hasil daripada saya membeli risit-risit, kertas risit. So, kotak pun dalam kategori kertas. Okey, plastik. Okey, paling banyak. Plastik bekas makanan, jajan, daripada minuman. Plastik ni boleh dikitas semula. Dan barang-barang yang saya beli daripada Shopee, Pesa. Okey, seterusnya adalah rambut. Rambut saya tak tahu boleh kategorikan kita semula atau tak. Tapi kalau di kedai rambut, orang kita semula untuk pakai jadikan rambut palsu. Dan saya tak harap rambut saya akan kita semula lah, sebab bahan yang semula jadi macam ni dia boleh reput, kan? Jadi dan saya juga tak harap rambut saya kita semula dipakai oleh orang lain. Okey, seterusnya adalah tisu. Tisu ada tisu ni, tisu yang dikotor, cuma yang lap minyak muka, lap makeup, remove makeup apa semua. Dan ini adalah tisu yang saya guna lap peluh, lap meja, tangan basah apa semua. So, tisu-tisu ni boleh dikitas semula, tapi tidak disarankan. Sebab tisu yang dicemari minyak macam ni, dia akan merosak dan mengganggu, mempengaruhi barang-barang lain yang untuk dikitas semula. Sisa pelitup muka sintetik fiber plastik ni tidak disarankan dalam masuk tong sampah kita semula lah, sebab benda ni adalah faktor kesihatan dan keselamatan kita. Jadi tidak digalakkan untuk kita semula bahan tersebut. Okey, jom geledah tong sampah kat dapur pula. Tara, ni tong sampah sisa makanan lah. Sisa makanan. So, saya rasa nak geledah asing-asing, ada bahan sisa makanan tu semua kan. Jadi dia bercampur sekali dengan plastik. So ini ada bekas makanan, kotak, so tu ada plastik. So makanan, ada apa lagi banyak lah. Ada makanan, ada tulang, ada ayam. So ini sisa makanan, tapi memang bercampur lah. Plastik, kertas, kotak. Okey, pengurusan kami, kawan-kawan rumah memang asingkan. Ini adalah botol-botol bekas minyak masak. Minyak masak yang kami masukkan dalam botol untuk dihantar jual balik kepada pusat pers kita semula. Seperti di kat sini KL, kami hantar ke Alam Flora. Okey, ini pula botol-botol air. Okey, botol pewangi, botol-botol kosong semua. Okey, ini nak kita semula juga. Bahan-bahan kita semula itu plastik kontainer bekas makanan. Okey, dan itu adalah botol-botol kaca yang kami asingkan. Memang tak masuk ke dalam tong sampah. Memang kami tak sediakan tong sampah. Dekat rumah saya memang tak ada sampah 3A, tak ada apa. Tapi kami asingkan sisa makanan, minyak masak, botol kaca dan botol-botol plastik, bekas plastik juga. Tada! Okay, ini sampah yang kita nak buang. So, saya duduk rumah taman. Jadi, dekat sini hanya menyediakan tong sampah-sampah hijau. Itu tong sampah hijau di setiap rumah. Buang. Okey. Setiap rumah ada tong sampah hijau. Pengurusan sisa sampah di rumah saya adalah sangat lemah. Jujur saya cakap, sebab kami contoh macam sisa makanan, kami tak asingkan mana situ kotak bekas makanan, satu bekas plastik, kami tak asingkan. Kalau itu makanan, kami masukkan semua dalam plastik untuk sisa makanan. Okey, untuk minyak masak, ya, kami ada membuat pengasingan. Bila bekas-bekas minyak masak tu, kami masuk dalam botol sebab kita akan jual kita semula balik. Lepas tu,
kaca, botol kaca pun kami buat pengasingan. Botol-botol besar plastik kami buat pengasingan. Benda-benda yang besar senang nak pasing, tapi kalau benda kecil yang contoh bekas makanan, polystyrene, apa bagai, masukkan semua dalam tong sampah. Okey. Dan sampah-sampah tu juga dibawa keluar ke tong sampah hijau kat luar rumah. Setiap lorong, setiap rumah disediakan tong sampah hijau yang kita ambil di Alam Flora, yang pihak mereka akan kutip dekat lorong kami ni pada hari Isnin dan hari Khamis. Setiap pagi pukul 8 pagi akan, waktu saya nak pergi kerja, memang adalah lori sampah akan kutip setiap lorong. Jadi terima kasih untuk mereka sebab mereka sangat bagus. Kutip sampah memang clean, bersih, dan tolong sapu kawasan setiap lorong memang bersih. Cuma taman ni tidak menyediakan tong sampah 3A. Taman ni tak ada inisiatif untuk kita buat pengasingan bahan-bahan untuk kita semula. Jadi kat situ mungkin boleh dipertimbangkan, boleh dipertingkatkan sebenarnya daripada diri sendiri, daripada masyarakat, daripada orang atasan, untuk pengurusan sisa di rumah, di kawasan rumah kita lebih bagus, lebih teliti, lebih bersih, untuk kita semula lestarikan alam sekitar dunia kita. Hai Kak, saya nak tanya sikit boleh? Boleh lah, okay, saya tanya sikit pasal pengurusan sisa sampah dekat rumah kita ni macam mana? Macam mana? Macam biasa kita selalu buang kat dalam plastik. Plastik tu kita orang masuk dalam tong sampah. Tapi sisa makanan dengan sampah-sampah tu kita orang tak hasilkan. Yang kita orang hasilkan cuma botol plastik dengan botol kaca. Oh, itu je. Lepas tu kalau botol kaca dengan plastik tu nanti hantar ke macam mana? Kita kumpul dulu bagi banyak. Nanti ada uncle datang, ada seorang uncle yang kutip recycle item tu, baru kita bagi kat dia. Okey, terima kasih. Okay. Daripada penjelasan ahli-ahli kumpulan kami tadi berkenaan pengurusan sisa buangan di kawasan rumah masing-masing, setelah kami buat perbandingan dan perbincangan, kami kenal pasti ada beberapa faktor utama yang menjadi halangan untuk penduduk-penduduk di kawasan perumahan kami ni mengamalkan kita semula. Halangan yang pertama ialah kelemahan dari segi fasiliti untuk kita semula. Macam di kawasan rumah saya memang tak ada masalah dari segi fasiliti ni. Walau bagaimanapun di kawasan rumah ahli kumpulan yang lain, kebanyakan rumah mereka jauh dari pusat kita semula. Selain itu, kawasan perumahan mereka juga tak ada tong sampah kita semula tu. Halangan yang kedua ialah tidak semua barangan yang boleh di kita semula dibeli oleh pusat-pusat kita semula di Malaysia. Sebagai contoh yang saya sendiri sebut sebelum ni, barangan yang diperbuat daripada kaca. Hasil perbincangan dengan ahli kumpulan yang lain, kami dapati tak banyak pusat kita semula yang terima barangan kaca ni. Ada juga pusat kita semula yang terima tapi secara percuma sahaja. Jadi ini menyebabkan orang tak nak simpan botol-botol bekas-bekas kaca ni sebab tak ada nilai untuk mereka kita semula. Halangan yang terakhir yang kami kenal pasti ialah sikap dan kesedaran masyarakat untuk mengamalkan kita semula yang masih tidak memuaskan. Ni faktor yang paling utama lah sebenarnya. Sebab kalau kesedaran tu masih lagi rendah, sikap yang malas untuk beri komitmen, kita boleh ada fasiliti yang sangat bagus dan lengkap tapi masyarakat masih tak akan mengamalkan kita semula ni. Jadi untuk mengatasi halangan-halangan ni, kumpulan kami ada beberapa cadangan. Cadangan yang pertama memang straightforward lah, iaitu meningkatkan fasiliti untuk kita semula ni. Tong kita semula mestilah ditempatkan di tempat-tempat awam. Tong-tong kita semula ni
mestilah ditempatkan di tempat yang strategik dan mudah untuk diakses oleh orang ramai. Selain itu, pusat-pusat pengumpulan bahan-bahan kita semula juga mestilah dibuka berdekatan dengan kawasan-kawasan perumahan untuk memudahkan penduduk setempat mengamalkan kita semula ni. Manusia ni biasanya dia suka pilih jalan mudah. Kalau sesuatu perkara tu nampak macam menyusahkan, mereka tak nak buat lah benda tu. Jadi kebolehcapaian atau akses kepada tong-tong kita semula ni memang sangat penting untuk menggalakkan mereka mengamalkan kita semula. Cadangan yang kedua ialah semua pihak haruslah memainkan peranan dalam menggalakkan amalan kita semula ni, dan bukanlah mengharapkan kepada pihak kerajaan semata-mata. Persatuan penduduk, jawatan kuasa, pengurusan sesuatu kawasan atau kejiranan perlulah aktif dalam menggalakkan penduduk-penduduk di kawasan mereka mengamalkan kita semula. Pelbagai cara boleh dibuat sebenarnya, seperti membuat pertandingan siapa paling banyak kita semula, bekerjasama dengan pusat-pusat kita semula supaya mereka boleh datang ke kawasan perumahan untuk beli barang-barang kita semula ni. Jadi penduduk tak perlu pergi jauh untuk jual, dan ini akan memudahkan mereka dan menggalakkan mereka untuk kita semula. Cadangan yang ketiga ialah menggiatkan pendidikan kepada masyarakat tentang kita semula, terutama kepada generasi muda. Program pendidikan kita semula dan pengasingan sisa pepejal mestilah diperkasakan di peringkat sekolah serta lokaliti, seperti melalui aktiviti persatuan penduduk. Selain itu, ibu bapa dan golongan dewasa seharusnya menunjukkan teladan yang baik dengan menyokong amalan ini. Barulah golongan muda dan kanak-kanak akan mencontohi kita. Dan cadangan yang terakhir ialah memperkenalkan insentif seperti hadiah, pingat dan sebagainya untuk menggalakkan lagi orang ramai mengamalkan kita semula. Penjanaan pendapatan sampingan melalui amalan kita semula dan pengasingan sisa pepejal merupakan satu bentuk insentif yang baik untuk menggalakkan kita semula ni menjadi amalan yang lestari dalam kalangan masyarakat. Kumpulan kami sangat berharap agar pandangan-pandangan dan cadangan-cadangan kami ini dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Ini kerana pelaksanaan langkah-langkah seperti ini penting untuk memberikan galakan kepada semua ahli masyarakat untuk melihat amalan kita semula ini secara positif serta mendapat manfaat daripadanya, dan seterusnya memberikan manfaat kepada negara. Melalui projek ini, banyak yang dapat saya belajar mengenai pengurusan sisa buangan, bukan sahaja di kawasan perumahan saya ni, tapi di kawasan-kawasan lain dan di seluruh Malaysia secara amnya. Walaupun aktiviti kita semula ni telah lama diamalkan di Malaysia, tetapi kesedaran rakyat Malaysia terhadap kita semula ni masih sangat lemah. Jadi saya berharap kita semua sebagai rakyat Malaysia akan lebih mengambil berat tentang alam sekitar ni di masa hadapan, supaya kita dapat meninggalkan alam ini yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Sebagai refleksi kajian ini, amat penting untuk kita bangunkan sistem kita semula yang lebih berkesan, seperti mewujudkan pusat kita semula yang berhampiran dengan kediaman agar lebih ramai orang dapat melupuskan sisa pepejal domestik ini di tempat yang sepatutnya. Oleh itu, setiap orang perlu ada usaha dalam mengekalkan amalan kita semula agar kita dapat menyelamatkan alam ini dari terus tercemar dan menjamin kehidupan yang lebih baik kepada generasi yang akan datang. Daripada dapatan dan pembelajaran subjek pengurusan alam sekitar ini, dapat disimpulkan bahawa masa hadapan alam sekitar, kualiti kehidupan sejagat dan kesejahteraan generasi masa hadapan berada di tangan kita. Justru itu, pelihara dan peliharalah alam sekitar kita demi kesejahteraan manusia seluruhnya. Sayangi bumi kita, amalkan amalan kita semula.
peningkatan populasi penduduk dunia telah membawa kepada masalah penjanaan sisa pekerja yang tidak terkawal, dan peningkatan tersebut telah mendorong orang ramai untuk melakukan kita semula. Namun, kesedaran masyarakat di Malaysia ni masih lagi tak setanding dengan negara-negara luar, terutamanya masyarakat di Jepun. Ini menunjukkan tahap kesedaran masyarakat kita masih perlu ditingkat dan aktiviti kita semula perlu dilakukan dalam skala yang besar. Sebenarnya, aktiviti kita semula berkait dengan satu cara hidup yang berlandasan dengan nilai-nilai murni yang dianjurkan oleh Islam. Antara perkara yang digalakkan dalam Islam ialah berkhidmat dalam berbelanja, bersederhana, menghargai nilai sesuatu benda, tidak membazir dan menggunakan barangan setakat apa yang diperlukan sahaja. Oleh itu, mentaliti mengenai kita semula perlu diubah. Masyarakat perlu menjadikan kita semula sebagai satu rutin harian dan tanggungjawab kepada alam sekitar. Masyarakat perlu dididik agar mempunyai kesedaran mengenai aspek pembangunan lestari, pembangunan hijau, berfikiran dulu sebelum membeli, dan aspek pembuangan dan pengasingan sisa pembejal. Malah pelibatan pihak berkuasa juga masih lagi diperlukan dan peruntukan yang besar perlu disediakan. Kempen yang berterusan dan aktif perlu dilakukan melalui saluran media massa dan periklanan seperti disiarkan di TV, radio, poster dan sebagainya. Orang ramai harus didedahkan dengan kesan pencemaran sisa pembejal kepada tahap kesihatan masyarakat, ekonomi negara dan alam sekitar.